Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sekali lagi ada masalah teknikal di sini, dan di mana tadi kita berhenti mungkin di peranan Majlis Agama Islam Selangor, Perbadanan Wakaf Majlis Agama Islam Selangor dalam menguruskan hartanah wakaf di negeri Selangor, ya. Jadi antara peranannya yang saya sebutkan tadi ialah untuk membangun, kemudian merancang dalam masa yang sama, melaksanakan semua pembangunan di atas tanah-tanah wakaf yang telah pun diwakafkan oleh umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman saya nak berkongsi sedikit oleh kerana masa kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi, yang mana ibadah wakaf ini adalah satu ibadah yang telah pun dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi pelaksanaan ibadah wakaf ini adalah satu ibadah yang sangat murni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ini di antara salah satu daripada perkara yang kita akan tinggalkan dan kita akan bawa kepada alam yang satu lagi, iaitu alam akhirat. Jadi hari ini ada salah satu daripada fahaman kita beranggapan bila kita mewakafkan hartanah wakaf, seolah-olah tanah tersebut akan maknanya bila kita wakafkan salah satu daripada tanah-tanah wakaf kita di atas nama Majlis Agama Islam Selangor, ada kefahaman kita hari ini seolah-olah majlis akan mengambil alih dari sudut pentadbiran tanah wakaf yang telah pun diniatkan oleh pewakaf. Saya ingin membetulkan beberapa perkara yang telah pun menjadi fahaman kita hari ini, iaitu bila kita mewakafkan tanah kepada majlis agama, oleh kerana majlis ini adalah merupakan pemegang amanah tunggal wakaf di negeri Selangor, seolah-olah kita kata tanah tu telah pun diambil alih oleh majlis dalam masa yang sama. Niat pewakaf tadi tidak dapat dilaksanakan, tak boleh kita nak buat apa-apa niat di atas tanah tersebut. Sebenarnya fahaman ini adalah satu fahaman yang tidak betul, yang mana bila kita mewakafkan tanah, walaupun tanah itu ditukarkan namanya kepada Majlis Agama Islam Selangor, ini kerana majlis adalah pemegang amanah tunggal. Tapi dalam masa yang sama, majlis membenarkan siapa-siapa sahaja nak membangunkan hartanah di atas tanah wakaf tersebut, selama mana niat pewakaf itu, ataupun boleh kita katakan bahawa pewakaf tadi telah pun meniatkan tanah tersebut untuk manfaat kepada mahat tafiz, manfaat kepada masjid, manfaat kepada surau. Jadi bila diniatkan atas manfaat tersebut, maka majlis telah pun memberikan ataupun membenarkan kepada pihak terutamanya mahat tafiz boleh mengurus di atas tanah tersebut, boleh melaksanakan apa saja pembangunan mengikut kebenaran yang telah pun ataupun syarat-syarat pembangunan yang telah pun dibenarkan oleh PBT dan sebagainya. Jadi perkara ni sebenarnya menjadi salah satu viral hari ini, seolah-olah bila tanah tu diwakafkan, majlis akan mengambil alih semua sekali dan pengurus kepada tahfiz pun tak boleh nak buat apa atas tanah tu. Ini satu perkara yang tidak betul dan tidak benar, kerana siapa-siapa yang mewakafkan hartanya di Perbadanan Wakaf Selangor ini mesti ada tujuan wakaf. Maknanya dia ada penerima manfaat. Katalah penerima manfaatnya adalah masjid, maka masjid berkenaan perlu dibina di atas tanah tersebut, dan pengurusan masjid berkenaan pun majlis akan menyerahkan kepada pengurusan masjid berkenaan untuk melaksanakan apa saja pembangunan di atas tanah tersebut, ya.
Dan fahaman kita hari ini ialah kita kena mengenepikan fahaman-fahaman yang mengatakan bahawa bila tanah itu ditukar kepada nama majlis, seolah-olah majlis telah pun mengambil alih daripada A sampai Z semua sekali dari sudut pentadbirannya. Jadi itu tidak betul ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya mengharapkan supaya mana-mana individu yang ingin mewakafkan terutamanya berkaitan dengan hartanahnya, rujuklah dahulu dengan Perbadanan Wakaf Selangor untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas ya. Supaya tuan-tuan faham, kalau sekiranya tuan-tuan tidak menukar nama kepada Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah, ini akan menyebabkan tanah tersebut masih kekal sebagai tanah individu. Fahaman kita hari ini, walaupun tanah individu, kita beranggapan bila dah diwakafkan oleh individu berkenaan, maka kita boleh buat apa saja atas tanah tu dan insya-Allah dia boleh bertahan lama. Dari sudut bertahan lama ni tuan-tuan, saya ingin memaklumkan, apabila tanah tersebut tidak ditukarkan kepada Majlis Agama Islam Selangor, tanah tu masih milik individu, maka kita akan melihat ada beberapa kes yang berlaku ya. Antaranya, bila individu tersebut meninggal dunia, tanah yang telah pun diniatkan wakaf tadi telah pun terputus ibadah wakafnya apabila individu tadi meninggal dunia dan tanah itu menjadi milik waris dan menjadi harta pusaka. Bila jadi harta pusaka, kalau sekiranya anak kita ataupun waris kita orang yang faham tentang wakaf, jadi mereka akan merujuk kepada perbadanan untuk mewakafkan semula. Tapi kalau sekiranya mereka tidak ada fahaman berkaitan dengan wakaf ni, mereka menganggap ini merupakan harta faraid dan tidak ada pula bukti mengatakan individu tersebut mewakafkan, maka akan menjadi satu masalah. Bila tanah tu menjadi harta faraid, jadi terputuslah wakaf berkenaan. Yang mana jariahnya sepatutnya boleh diberikan kepada pewakaf tadi setelah dia meninggal dunia, tapi selepas dia meninggal dunia tiba-tiba terputus pula wakafnya. Jadi ini satu perkara ataupun amalan yang menyebabkan harta ataupun wakaf ataupun jariah orang yang telah pun meninggal dunia ini telah pun hilang, dan dalam masa yang sama waris juga akan mendapat apa yang dikatakan tidak melaksanakan niat kepada tanah berkenaan sebagai tanah wakaf. Jadi ini akan menyebabkan banyak perkara-perkara yang mungkin menjadi satu dosa lah kepada waris kerana membiarkan hartanah tersebut terputus, sedangkan pewakaf tadi telah pun meniatkan supaya harta ataupun tanah wakaf itu dibangunkan di atas salah satu daripada manfaat, sama ada mahat tahfiz, masjid, surau dan sebagainya. Jadi ini satu perkongsian yang sedikit dalam bicara wakaf ini supaya tuan-tuan maklum bahawa ada beberapa kes yang telah pun diterima oleh Perbadanan Wakaf Selangor yang mana tanah tu masih nama individu tapi di atasnya ada surau, ada mahat tahfiz. Jadi kita menasihatkan kepada individu berkenaan, kalau sekiranya dia masih hidup, buatlah proses pewakafan itu di majlis di Perbadanan Wakaf Selangor. Kita akan bantu untuk menguruskan tanah tersebut untuk ditukarkan kepada milik nama Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Jadi untuk makluman tuan-tuan, walaupun tanah itu nama milik Majlis Agama Islam Selangor tapi dalam kurungan wakaf, majlis adalah pemegang amanah sahaja tuan-tuan. Ya, majlis agama sebagai pemegang amanah sahaja. Tanggungjawab majlis adalah untuk memastikan supaya tanah berkenaan jariahnya berterusan, maknanya pahalanya berterusan sampailah ke hari akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini boleh maknanya kita nak mewakafkan harta kita bukan sahaja tanah, tapi dengan wang tunai. Kerana kita yang tidak ada tanah, kita gunakanlah kaedah mewakafkan harta kita melalui kaedah wang tunai. Dan hari ini boleh berwakaf melalui online. Kerana PKPB tuan-tuan,
wakaflah melalui online, boleh pergi kepada laman web kita, kita ada Snap and Pay. Maknanya tuan-tuan boleh snap melalui QR code dan sebagainya. Dalam masa yang sama, tuan-tuan boleh laksanakan ibadah wakaf tuan-tuan secara online melalui semua bank-bank. InsyaAllah bank-bank yang ada ni telah pun bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor untuk melaksanakan ibadah wakaf secara online. Jadi saya syorkan supaya tuan-tuan laksanakanlah ibadah wakaf walaupun dalam tempoh PKPB ni kita tak boleh nak bergerak ke sana kemari, tapi dalam masa yang sama ibadah dan amalan kita boleh kita gerakkan secara maya. Dalam masa yang sama insya-Allah pahalanya tetap sama dan pahalanya lebih lagi berkali ganda kerana kita di saat-saat tertekan, saat-saat genting ini, apabila kita melaksanakan ibadah wakaf, melaksanakan sedekah kita, itulah sedekah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kalau kita lihat ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh salah seorang sahabat. Sahabat ni tanya kepada Nabi Muhammad, saya nak berkongsi sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila sahabat ni tanya kepada Nabi, ai sadaqatu a'zamu ajra. Ini satu soalan yang sahabat tanya. Kita ni kadang-kadang suka juga tanya. Dekat biasanya dekat ustaz-ustaz lah kita tanya. Ataupun yang paling tinggi sikit mungkin kita tanya kepada Datuk Timbalan Mufti, Datuk Mufti dan sebagainya kan. Kita tanya soalan-soalan yang kadang-kadang kalau kita jumpa orang-orang yang begini, kita akan tanya dia, Datuk, Tuan Haji, Ustaz, kita tanya, apakah pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau saya sedekah? Sedekah kat mana yang paling besar masanya? Kadang-kadang kita pun tanya masa. Bilakah masa yang paling besar sedekahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab bila sahabat tanya Nabi, ayu sadaqati a'zamu ajra, bilakah sedekah ataupun bila masa kalau saya bersedekah pahalanya sangat besar? Nabi kata, antasaddaqa sahihun. Kamu bersedekah ketika mana kamu sedang sihat. Sekarang ni sahihun makna sedang sihat, sedang kita dapat banyak harta ataupun sedang sihat, tak sakit lah. Kebanyakan orang kadang-kadang bila dah sakit baru nak bersedekah, tak apa juga, Alhamdulillah. Ingat juga nak bersedekah. Tapi sebaik-baiknya masa kita sedang sihat. Biasanya kita sedang sihat ni kita lupa nak bersedekah sebab kita masih sihat. Tapi bila kita sedang sakit, biasanya kita mudah nak bersedekah. Biasa gitulah. Ya. Tapi Nabi kata kamu bersedekah ketika mana kamu sedang sihat. Sahihun. Sahihun ketika mana kamu dalam keadaan sangat-sangat kedekut. Anta'malul ghina. Maknanya kamu sangat-sangat kedekut. Dan ketika mana ketika itu dalam keadaan yang kamu bimbang, kalau sekiranya kamu keluarkan harta kamu jadi rasa seolah nanti akan jadi miskin. Kan ketika mana kamu sangat kedekut, kata Nabi, sahihun anta amalul ghina, kamu sangat kedekut untuk mengeluarkan harta kamu. Pada masa itu pahala kamu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tanya tentang perkara ni, bila masukah yang paling bagus untuk kita bersedekah ialah kita ke mana gaji belum masuk, tuan-tuan. Gaji belum masuk, itulah sebenarnya pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT kalau kita bersedekah. Sebab kita fikir ni kalau aku bagilah duit ni kan macam mana aku nak makan. Sebab kita duk fikir macam tu. Tapi sebenarnya setiap rezeki yang kita keluarkan pada jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan, Allah ganti. Inilah benda yang paling kadang-kadang kita lupa. Allah akan ganti dalam bab yang mana bila kita mengeluarkan harta kita pada jalan Allah daripada sumber yang tak disangka-sangka, nanti Allah akan gantikan. Jadi insya-Allah pada hari Jumaat ni sama-samalah kita berkongsi untuk melaksanakan ibadah berwakaf, dan dalam masa yang sama kita menyampaikan benda-benda yang betul, benda-benda yang tepat dari sudut wakaf itu sendiri, yang mana janganlah bimbang bila tuan-tuan mewakafkan harta
dan harta tersebut ditukarkan kepada Majlis Agama Islam Selangor, insya-Allah harta tuan-tuan akan terjaga, harta tuan-tuan akan dapat dilaksanakan. Dalam masa yang sama harta tuan-tuan akan diluaskan jariahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat bicara wakaf yang ringkas ini, lepas ini kita akan bertemu lagi insya-Allah pada bicara wakaf yang kedua dan ketiga dan seterusnya dalam tajuk-tajuk yang insya-Allah saya akan bincangkan bersama. Mungkin ada beberapa isu, ada beberapa soalan-soalan yang mungkin menjadi pertanyaan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang bersama-sama pada pagi ini, dan saya juga mendoakan supaya tuan-tuan dimurahkan rezeki oleh Allah, diberi kesihatan, dipanjangkan umur, diberikan apa yang disebut sebagai diluaskan rezeki dengan ramai anak, ramai cucu dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Jadi saya ingat sekadar itu dahulu. Saya mohon kemaafan, insya-Allah bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang, dan saya mohon maaf atas kesilapan teknikal yang berlaku pada pagi ini dengan keadaan talian yang sekejap kadang-kadang okey, sekejap tak okey ni, tak apalah. Ini semua adalah ketentuan Allah, dan macam mana pun kita akan bersedia untuk masa-masa yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.